أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perbahasan mengenai Hazrat Umar radhiyallahu anhu masih sedang berlangsung berkenaan dengan ditubuhkannya Badan Kehakiman Qaza. Terdapat riwayat bahawa Hazrat Umar telah menubuhkan secara resmi Badan Kehakiman Qaza. Beliau telah mendirikan mahkamah di seluruh daerah dan menetapkan kazinya, yakni hakimnya. Hazrat Umar juga telah melaksanakan undang-undang berkenaan dengan pengadilan. Para kazi dipilih dari antara pakar ilmu fiqah. Namun Hazrat Umar tidak hanya merasa cukup sampai di situ sahaja. Bahkan beliau juga menguji mereka. Beliau juga menetapkan gaji yang besar bagi para kazi agar mereka terhindar dari amalan rasuah untuk memberikan keputusan yang salah. Para kazi dipilih dari kalangan mereka yang terhormat dan hartawan, supaya ketika membuat keputusan diharapkan untuk tidak terpengaruh dengan pengaruh orang lain. Hazrat Umar menekankan supaya selalu menegakkan keadilan dan tidak memilih bulu ketika memutuskan sesuatu perkara. Satu ketika terjadi satu perselisihan antara Hazrat Umar dengan Hazrat Ubay bin Ka'ab. Hazrat Ubay telah mendakwa Hazrat Umar di mahkamah. Hazrat Zaid bin Sabit sebagai hakim. Hazrat Zaid telah memanggil kedua belah pihak, yakni Hazrat Umar dan Hazrat Ubay bin Ka'ab. Ketika Hazrat Zaid memberikan layanan yang istimewa kepada Hazrat Umar dengan mempersilakan beliau duduk di tempat yang khusus, Hazrat Umar bersabda, "Ini adalah ketidakadilan anda yang pertama." Setelah mengatakan demikian, Hazrat Umar beralih untuk duduk bersama Hazrat Ubay. Seolah-olah beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kami adalah pihak yang mempunyai kes. Untuk itu berikanlah layanan yang sama kepada kedua belah pihak. Dalam menjelaskan peristiwa ini, Hazrat Muslim Maud menjelaskan pada satu ketika Khalifah kedua Hazrat Umar berselisih faham dengan Hazrat Ubay bin Ka'ab. Kes tersebut telah dibawa ke Qazi. Qazi menyampaikan surat panggilan kepada Hazrat Umar. Setelah Hazrat Umar tiba di mahkamah, dengan penuh hormat, Qazi ataupun hakim meninggalkan tempat duduknya dan mempersilakan Hazrat Umar untuk duduk sebagai Khalifah. Namun Hazrat Umar memilih untuk duduk bersama pihak kedua dan bersabda kepada hakim, "Ini adalah ketidakadilan pertama yang anda lakukan. Waktu ini jangan ada perlakuan berbeza antara saya dengan pihak kedua." Hazrat Umar juga telah membentuk Dewan Fatwa untuk dapat memahami hukum syariat, dan beliau juga telah menetapkan beberapa sahabat untuk tugas tersebut, yakni tidak ada orang lain yang diberikan kuasa untuk memberikan fatwa selain dari beberapa sahabat tersebut. Di antaranya adalah Hazrat Ali, Hazrat Uthman, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Abdul Rahman bin Auf, Hazrat Ubay bin Ka'ab, Hazrat Zaid bin Sabit, Hazrat Abu Hurairah, Hazrat Abu Darda. Hazrat Umar melarang jika ada orang lain yang memberikan fatwa selain mereka ini.
Dari masa ke semasa, Hazrat Umar juga menilai para mufti tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Muslim Maud bersabda, ada satu badan yang berfungsi untuk mendapatkan fatwa. Terdapat satu kaedah pada masa Rasulullah dan pada zaman para khalifah selepas Rasulullah, yakni setiap orang tidak diizinkan untuk memberikan fatwa dalam urusan syariat. Begitu hati-hatinya Hazrat Umar sehingga pernah pada satu ketika ada seorang sahabat yang namanya, kalau tidak silap, adalah Abdullah bin Mas'ud, yang secara kebetulan merupakan seorang yang dalam ilmu pengetahuan tentang agama dan seorang yang mulia. Beliau memberikan satu fatwa berkenaan dengan satu perkara. Ketika Hazrat Umar mengetahui khabar tersebut, beliau segera meminta penjelasan dari Hazrat Abdullah bin Mas'ud dengan bertanya, apakah anda amir atau amir telah memberikan kuasa kepada anda untuk memberikan fatwa? Sebenarnya, jika setiap orang diberikan hak untuk memberikan fatwa, maka boleh menimbulkan banyak masalah. Dengan banyaknya fatwa dapat menimbulkan musibah bagi umat. Kerana kadang-kadang ada fatwa yang lebih dari satu untuk sesuatu perkara, dan kedua-duanya memang benar jika diberikan sesuai dengan keadaan. Jika dilihat lebih mendalam lagi, sesuatu masalah sifatnya adalah fleksibel sehingga dapat diterapkan dua fatwa dalam keadaan yang berlainan. Namun, tidak mudah bagi masyarakat untuk memahami perkara itu sehingga dapat menimbulkan masalah bagi umat. Hazrat Umar juga mendirikan jabatan polis dengan tujuan untuk menegakkan keamanan di dalam negara. Jabatan tersebut diberikan kuasa untuk menegakkan keamanan dan mengawasi pasar dan lain-lain, yakni untuk mengawasi masyarakat, apakah mereka mengamalkan peraturan dengan baik ataukah tidak. Jika hak seseorang dirampas, maka mereka akan mengatasinya, yakni mengatasi sesuatu urusan sebelum sampai ke peringkat mahkamah. Hazrat Umar juga telah mendirikan penjara untuk para tahanan, yang mana sebelum itu beliau belum ada kebiasaan, iaitu hukuman memenjarakan para tahanan. Hukuman keras juga diberikan kepada mereka yang bersalah. Demikian juga, yakni Hazrat Umar mendirikan Baitul Mal. Sebelum masa Hazrat Umar, apapun harta yang diterima, ianya akan segera dibahagi-bahagikan. Pada masa Hazrat Abu Bakar telah dibeli sebuah bangunan dan diwakafkan untuk Baitul Mal. Namun, tidak digunakan dan dibiarkan tertutup, kerana apapun harta yang diterima akan terus dibahagi-bahagikan. Pada tahun 15 Hijrah, pernah diterima wang sebanyak 500,000 dari Bahrain. Kemudian, Hazrat Umar meminta musyawarah dari para sahabat, yakni sebaiknya wang ini digunakan untuk apa. Ada satu pendapat yang mengatakan bahawa di negara Syam ada didirikan jabatan khazanah yang menguruskan khazanah kekayaan. Pendek kata, Hazrat Umar menyukai cadangan tersebut dan telah meletakkan asas berdirinya Baitul Mal di Madinah. Hazrat Abdullah bin Arkam telah dilantik sebagai ketua pegawai. Setelah itu, selain di Madinah, Baitul Mal juga telah didirikan di seluruh wilayah dan ibu kota. Pada kebiasaannya, Hazrat Umar sangat sederhana dalam membangun sesuatu bangunan. Namun, untuk bangunan Baitul Mal, beliau telah membina bangunan yang kukuh dan megah. Setelah itu, dibuatkan penggiliran bertugas para security. Hazrat Umar sendiri melakukan pemeliharaan berkaitan dengan harta Baitul Mal. Diriwayatkan dalam sejarah oleh bekas hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Hazrat Uthman bin Affan bahawa pada satu hari yang sangat panas, saya bersama Hazrat Uthman sedang berada di daerah Aliyah, nama sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Najat, yang jauhnya 4 hingga 8 batu dari Madinah. Di sana terdapat ternakan milik Hazrat Uthman. Waktu itu Hazrat Uthman melihat seorang lelaki yang menutupi tubuhnya dengan kain cadar sedang menggiring 2 ekor unta muda yang berada di depannya. Yakni Hazrat Uthman melihat bahawa ada seorang lelaki yang sedang datang dan di depannya ada unta muda yang sedang berjalan dan keadaan bumi waktu itu sangatlah panas.
Melihat pemandangan itu, Hazrat Uthman bersabda, apa yang terjadi dengan lelaki itu? Jika dia tinggal di Madinah dan dia keluar setelah cuaca sejuk, itu adalah lebih baik baginya. Ketika lelaki itu datang mendekat, Hazrat Uthman berkata kepada saya, cubalah lihat, siapakah orang itu? Saya berkata, ada seorang lelaki yang menutupi tubuhnya dengan cadar yang menggiring unta muda. Kemudian orang itu datang mendekat. Kemudian Hazrat Umar berkata lagi, Hazrat Uthman berkata lagi, bahawa cuba lihat, siapakah orang itu? Maka saya pun melihat, ternyata lelaki itu adalah Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya berkata, beliau adalah Amirul Mukminin. Lalu Hazrat Uthman berdiri dan mengeluarkan kepala dari pintu. Namun, disebabkan udara panas, beliau kemudian memasukkan semula kepala beliau ke dalam. Dengan segera beliau mengarahkan wajah beliau kepada Hazrat Umar dan berkata, urusan penting apakah yang telah membuatkan tuan keluar dari rumah pada waktu ini? Hazrat Umar bersabda, 2 unta ini tertinggal di belakang dari unta-unta lainnya, dari hasil sedekah. Yang lainnya sudah dibawa balik. Saya akan membawa 2 unta ini ke tempat ternakan. Tadi saya khawatir jangan sampai 2 unta ini hilang dan Allah akan bertanya kepada saya mengenainya. Hazrat Uthman berkata, wahai Amirul Mukminin, silakan tuan pergi ke bawah teduhan dan minum dulu. Biarlah kami yang akan menghantarkan unta ini. Hazrat Umar bersabda, kalian kembalilah ke teduhan. Bekas hamba saya Hazrat Uthman berkata, Hazrat Umar berdiri dengan memakai 2 helai kain cadar hitam yang dipakai pada bahagian bawah dan satu lagi untuk menutup kepala beliau dan sedang memeriksa unta-unta sedekah dengan mencatatkan warna dan umurnya. Hazrat Ali berkata kepada Hazrat Uthman, Tuan telah mendengar ucapan anak perempuan Hazrat Shu'aib dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna khaira manis ta'ajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbukti paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Kemudian Hazrat Ali mengisyarahkan kepada Hazrat Umar dan berkata, inilah wujud yang qawiyul amin. Berkenaan dengan ini, Hazrat Muslim Maud menjelaskan satu peristiwa tentang Hazrat Umar. Hazrat Uthman meriwayatkan, dia berkata, satu kali saya sedang duduk di dalam satu ruangan. Begitu menyengatnya cuaca panas pada waktu itu, sehingga tidak berani untuk membuka pintu. Ketika itu khadim saya berkata, lihatlah, dalam panas terik seperti ini, ada seseorang yang sedang berjalan-jalan di luar sana. Lalu saya menyingkapkan langsir dan terlihat oleh saya seorang lelaki yang disebabkan oleh panasnya cuaca sehingga wajahnya terbakar oleh sinar matahari. Saya berkata kepada khadim saya, mungkin dia adalah seorang musafir. Namun tidak lama kemudian orang itu mendekati tempat kami. Ternyata lelaki yang dimaksudkan itu adalah Hazrat Umar. Namun tidak beberapa lama kemudian orang itu tiba di dekat bilik saya dan saya melihat bahawa beliau adalah Hazrat Umar. Melihat beliau, saya terkejut dan terus keluar. Dan saya berkata, Tuan hendak ke mana dalam panas yang terik menyengat ini? Hazrat Umar bersabda, seekor unta Baitul Mal telah hilang. Saya telah keluar untuk mencarinya. Ini adalah kisah hilangnya unta yang sebelum ini pun telah disampaikan. Pada satu kali Hazrat Umar sedang membahagi-bahagikan harta Baitul Mal. Ketika itu juga anak perempuan beliau datang dan dia mengambil 1 dirham dari longgokan harta itu. Melihat akan hal itu, Hazrat Umar bangun untuk mengambilnya dari anaknya. Kain cadar beliau terjatuh dari bahu beliau dan anak itu berlari menuju kepada keluarganya sambil menangis dan memasukkan wang dirham tadi ke dalam mulutnya. Hazrat Umar memasukkan jari beliau ke dalam mulut anak itu lalu mengeluarkan wang dirham itu dan meletakkannya semula ke longgokan harta. Kemudian bersabda, wahai manusia, bagi Umar dan keluarganya, baik keluarga terdekat maupun jauh, diberikan hak yang sama seperti yang diberikan kepada umat muslim yang umum. Tidak lebih dari itu. Dalam satu riwayat lain, Hazrat Abu Musa sedang menyapu di Baitul Mal dan dia terjumpa 1 dirham. Waktu itu seorang anak Hazrat Umar yang masih kecil lalu di situ. Kemudian Hazrat Abu Musa memberikannya kepada anak itu. Hazrat Umar melihat dirham itu ada di tangan anak itu. Hazrat Umar bertanya kepadanya,
Anak itu berkata bahawa Abu Musa telah memberikannya kepada saya. Setelah mengetahui bahawa dirham itu adalah milik Baitul Mal, Hazrat Umar bersabda, "Wahai Abu Musa, apakah menurutmu di antara rumah-rumah penduduk Madinah tidak ada yang lebih miskin dari keluarga Umar? Apakah kamu ingin agar semua umat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam meminta pertanggungjawaban atas kezaliman kita ini?" Kemudian beliau mengembalikan semula dirham itu ke Baitul Mal. Berkenaan dengan jasa-jasa Hazrat Umar untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, diriwayatkan bahawa Hazrat Umar telah melakukan banyak perkara untuk kemaslahatan rakyat. Perbaikan dalam bidang pertanian, membuat sungai untuk pengairan, semua itu ada termaktub di bawah ini. Terusan Abu Musa adalah terusan sepanjang 9 batu yang membawa air dari sungai Dajlah ke Basra. Terusan Maqal juga digali dari sungai Dajlah. Terusan Amirul Mukminin ini digali atas perintah Hazrat Umar radhiyallahu anhu untuk menghubungkan sungai Nil ke Laut Merah. Ketika musim kemarau melanda pada tahun 18 Hijrah, Hazrat Umar telah menulis kepada Hazrat Amr bin As untuk mengirim bantuan. Ada kelewatan untuk bantuan tiba kerana jarak yang sangat jauh. Hazrat Umar memanggil Amr dan berkata kepadanya bahawa jika sungai Nil dipertemukan dengan laut, maka Arab tidak akan pernah terjadi kemarau. Ketika Amr kembali menjadi gubernur di sana, dia telah menggali terusan dari Fustat hingga ke Laut Merah, di mana kapal dapat sampai ke pelabuhan Jeddah dekat Madinah. Terusan ini memiliki kepanjangan sejauh 29 batu dan disiapkan dalam masa 6 bulan. Hazrat Amr bin As berkeinginan menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterranean. Beliau berkeinginan menggali terusan dari Farma, di mana jarak antara Laut Tengah dan Laut Merah hanya 70 batu, dan menghubungkan kedua-dua sungai. Farma adalah bandar di pesisiran Mesir. Namun Hazrat Umar radhiyallahu anhu khawatir tentang perjalanan pergi dan balik orang-orang haji akan diganggu orang-orang Yunani, dan beliau tidak menyetujuinya. Terusan Suez yang kemudiannya telah dibuat. Jika Amr bin As diberi izin, maka dia termasuk dalam bahagian Arab. Berbagai jenis bangunan dibina. Hazrat Umar telah membina berbagai jenis bangunan untuk kemudahan masyarakat. Ini termasuklah masjid, mahkamah, kem tentera, pejabat pembangunan negara, jalan, jambatan, wisma, pos kawalan, penginapan dan lain-lain. Beliau membina mata air dan tempat penginapan di setiap manzil, yakni jarak 1 hari perjalanan antara Mekah dan Madinah. Beliau membuat pos penjagaan, yakni beliau menyediakan tempat security untuk memastikan keamanan dan juga tempat untuk orang-orang beristirahat seperti hotel dan tempat penginapan dan lain-lainnya. Mengenai pembangunan bandar yang dilakukan oleh Hazrat Umar, disebutkan bahawa pada masa kekhalifahan Hazrat Umar, banyak bandar-bandar baru yang telah dibangunkan. Sewaktu membangunkan bandar-bandar ini, Hazrat Umar radhiyallahu anhu tetap memperhatikan keamanan dan faedah-faedah ekonomi. Lokasi bandar-bandar ini memperlihatkan pemerintahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu dan perencanaan yang sangat teliti dalam seni perang, prinsip-prinsip politik dan pembangunan. Bandar-bandar ini bermanfaat baik di masa perang maupun dalam keadaan aman. Hazrat Umar radhiyallahu anhu berusaha membangun bandar-bandar yang bersepadan dengan tanah bukan Arab untuk mencegah serangan yang mengejut. Lokasi bandar-bandar ini dibangun sedemikian rupa sehingga sesuai untuk orang Arab. Salah satu bahagian dari bandar-bandar ini berfungsi sebagai padang rumput dan bersebelahan dengan tanah bukan Arab yang merupakan kawasan yang subur menghijau, di mana buah-buahan, biji-bijian dan tanaman-tanaman lain ditanam, iaitu tanah yang digunakan untuk pertanian. Ketika membangun sesuatu bandar, Hazrat Umar radhiyallahu anhu akan memastikan bahawa sungai atau laut tidak mengalir di tengahnya. Hazrat Umar radhiyallahu anhu mendirikan kota Basra, Kufah dan Fustat dan lain-lainnya. Hazrat Umar radhiyallahu anhu mendirikan kota-kota ini di atas asas yang kuat dan betul. Beliau memastikan jalan dan lorongnya luas dan lebar dan sangat teratur. Pandangan ini menunjukkan bahawa beliau radhiyallahu anhu adalah seorang pakar dan sangat unik di bidang ini. Demikian pula, beliau membuat sistem pengaturan bagi tentera. Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah mengatur struktur untuk askar. Beliau membuat data
para tentera sesuai pangkatnya dan menetapkan gaji untuk mereka. Hazrat Umar telah membahagikan tentera menjadi dua bahagian. Pertama, yang ikut dalam peperangan, dan kedua, para sukarelawan yang akan dipanggil bila diperlukan. Hazrat Umar sangat memperhatikan tarbiat para tentera. Beliau telah membuat peraturan yang ketat agar tidak ada tentera yang justru bertani atau berniaga di daerah yang telah dikuasai. Yakni di daerah yang telah dikuasai tidak ada tentera yang akan berniaga dan bertani kerana mereka adalah tentera, dan ini akan mempengaruhi kecekapan bertempur mereka. Sekarang kita melihat bagaimana di negara Islam para tentera mereka pun sibuk dalam perniagaan. Bahkan tentang satu negara dikatakan bahawa sebelum menerima komisen, para tentera atau para pegawai tinggi tentera melihat apakah ada pengaruhnya pada keberlangsungan karier mereka ataupun tidak. Pembangunan tanah jajahan mana yang sedang dibangun dan bahagian manakah yang akan menjadi milik saya. Pendek kata, dengan cara inilah maka kecekapan ketenteraan mereka menjadi berkurang. Kemudian disampaikan bahawa beliau, yakni Hazrat Umar, juga memperhatikan keadaan musim ketika akan menyerang negara yang bercuaca panas atau sejuk, supaya jangan membawa kerugian pada kesihatan para tentera. Dan dengan tegas, Hazrat Umar memerintahkan para tentera untuk mahir dalam berenang, menunggang kuda, memanah dan berjalan tanpa memakai kasut. Setiap 4 bulan, Hazrat Umar memberikan cuti kepada mereka untuk mengunjungi kampung halaman dan keluarga mereka. Dalam memperhatikan kegigihan mereka, beliau menganjurkan para tentera untuk tidak menunggang tunggangannya dengan memijak pelana ketika menunggang kuda. Hendaknya tidak menaikinya melalui tempat kaki, tetapi hendaknya dengan melompat ke atasnya. Janganlah menggunakan pakaian yang nipis. Hindarilah sinaran matahari dan janganlah mandi di hamam, kerana dengan cara begitu akan membuatkan mereka terbiasa dengan kemewahan. Hazrat Umar mengirim para tentera ke negara yang subur di musim bunga. Beliau memperhatikan aliran air dan udara dalam membangun tempat penempatan dan asrama tentera. Perkara ini juga sangat penting, bahawa mengirim para tentera ke daerah yang subur supaya mereka dapat menghirup udara segar dan baik untuk kesihatan mereka. Beliau sangat memperhatikan berkenaan udara dan air untuk mereka, dan beliau membangun asrama-asrama tentera di setiap wilayah. Di antara daerah pusat ketenteraan iaitu Madinah, Kufah, Basra, Mosul, Fustat, Damaskus, Homs, Jordan dan Palestin, di mana di sana para tentera selalu ditempatkan. Setiap 4 bulan sekali, para tentera diberi cuti. Di markas tentera, terdapat 4,000 pasukan berkuda yang dikelolakan di waktu yang sama. Di bahagian kuda tertera tulisan Jaisha fi Sabilillah, yakni lashkar di jalan Allah. Dan di masa kekhalifahan Hazrat Umar, tentera Islam mengalami kemajuan dalam hal peralatan perangnya, yang di antaranya adalah alat pemusnah benteng, senjata-senjata kenderaan pemusnah dan sebagainya. Kenderaan pemusnah maksudnya senjata yang dengannya dapat menghancurkan benteng musuh. Di dalamnya duduk seseorang yang akan mengarahkan senjata ke benteng musuh dan memusnahkannya. Di dalam pemerintahan Islam, orang-orang dari kaum lain juga ditempatkan sebagai pegawai tinggi kerajaan. Jadi, bukan hanya orang-orang Islam yang ditempatkan di jawatan tinggi, tetapi orang-orang bangsa lain juga diberikan jawatan tinggi. Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahawa di masa kekhalifahan Hazrat Rasulullah SAW juga, walaupun keamanan belum terwujud sepenuhnya di seluruh negara, hak-hak seperti ini juga dipenuhi. Pendek kata, Alama Shibli menjelaskan, dia menulis bahawa Hazrat Umar dalam membangun bahagian ketenteraan hingga menjadi besar, beliau tidak mengkhususkan kepada negara tertentu saja, hinggalah berkenaan dengan agama sekalipun. Di dalam sukarelawan tentera, terdapat ribuan penganut Majusi, yakni mereka yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan dan menyembah api dan matahari. Mereka juga termasuk dan mereka juga mendapat gaji yang sama seperti orang Muslim lainnya. Keberadaan orang-orang Majusi dalam ketenteraan ini juga dapat ditemukan. Tertulis juga
bahawa orang-orang Yunani dan Rom juga ikut serta dalam ketenteraan, di mana ada sekitar 500 orang dari mereka yang ikut dalam penaklukan Mesir. Sedangkan sekarang di Pakistan dikatakan supaya mengeluarkan orang-orang Ahmadi dari ketenteraan kerana ini adalah kedudukan yang sangat sensitif. Padahal jika kita membaca sejarah, justru pada pegawai tentera Ahmadilah yang paling banyak memberikan pengorbanan demi Pakistan. Pendek kata, ini adalah sikap mereka. Mengenai Hazrat Umar dijelaskan bahawa ketika Hazrat Amr bin As mendirikan penempatan di Fustat, tempat ini pun dijadikan kem tentera. Perlakuan ini juga terjadi pada bangsa Yahudi, di mana sekitar 1,000 orang ikut serta bersama tentera Muslim dalam menaklukkan Mesir. Demikian pula, dari sejarah terbukti bahawa ada juga beberapa tokoh bangsa lain yang dilantik sebagai panglima perang. Pendek kata, di masa Hazrat Umar, ada tokoh bangsa Iran yang dilantik sebagai panglima dan ada di antara mereka yang nama mereka terukir di dalam sejarah. Allamah Shibli menuliskan 6 nama panglima ataupun ketua: Syah Khusro, Syahriar, Syarwiyah, Sharawiyah, Afruddin. Pegawai-pegawai ini juga menerima gaji dan dari perbendaharaan kerajaan dan nama mereka tertulis secara resmi. Setelah keempat-empat khalifah berkenaan dengan Hazrat Muawiyah, terbukti dari sejarah bahawa di masa beliau, seorang Kristian bernama Ibnu Asal juga menjadi Menteri Keuangan. Secara lebih jelas lagi, di dalam tafsir kabir Hazrat Muslim Maud, sebagaimana yang telah saya baca, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Allamah Shibli tentang Afruddin, tertera juga dalam Al-Faruq. Namun, dalam buku berbahasa Arab, nama yang tertera adalah Afruzin dengan zal, bukan dal. Pendek kata, ini hanya perbezaan dalam nama antara zal dan dal. Kadang-kadang orang mula membahaskannya. Oleh kerana itulah dijelaskan di sini. Demikian pula dalam hal kawalan harga atau pengawalan harga pasar, kerana kadang-kadang harga dijatuhkan ke tahap yang tidak sepatutnya. Hazrat Umar juga melarang tindakan ini. Islam dan Hazrat Umar telah melarang hal ini. Berkaitan larangan untuk menjatuhkan harga barang, Hazrat Muslim Maud bersabda, Islam juga melarang untuk menjatuhkan harga dengan tanpa sebab. Merosak harga juga adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta. Kerana dengan cara ini, para peniaga besar memaksa peniaga kecil untuk menjual dengan harga yang rendah, sehingga mereka, yakni peniaga yang besar, berjaya memonopolinya. Ada satu peristiwa di masa Hazrat Umar, iaitu beliau sedang melakukan tinjauan di pasar. Lalu beliau melihat seorang lelaki yang datang dari luar daerah menjual anggur kering dengan harga yang rendah dan tidak seperti mana para peniaga di Madinah menjualnya. Beliau lalu memerintahkannya untuk mengangkat barang perniagaannya dari pasar atau menjualnya dengan harga yang patut sebagaimana para penjual di Madinah yang lain. Para peniaga di Madinah tidak mengambil keuntungan yang besar dan hanya jumlah yang sesuai untuk menampung perbelanjaan mereka. Beliau, yakni Hazrat Umar, bersabda, juallah ini dengan harga ini. Ketika beliau ditanya mengapa memerintahkan demikian, beliau menjawab, jika diizinkan untuk menjual seperti itu, maka para peniaga di Madinah yang menjualnya dengan harga yang patut akan mengalami kerugian. Memang tidak diragukan bahawa sebahagian sahabat menyampaikan salah satu sabda Rasulullah SAW dalam menolak sikap Hazrat Umar ini, iaitu janganlah masuk campur dalam urusan pasar. Namun, keberatan mereka ini pun tidak benar, kerana maksud Rasulullah SAW tentang ambil bahagian dalam perkara pasar adalah agar tidak masuk campur dalam urusan pengeluarannya, yakni dalam perkara supply and demand, kerana hal ini akan merugikan dan hendaknya kerajaan menghindarinya. Kerana biarlah pasar yang mengatur permintaan dan penawarannya atau supply dan demand. Jika tidak, ini tidak akan memberikan faedah kepada masyarakat dan pada peniaga pun akan rugi. Namun, berkaitan pengawalan harga, hal ini dibolehkan. Berkaitan hal ini, Hazrat Muslim Maud menjelaskan di satu tempat bahawa salah satu hak penduduk adalah tidak adanya kesulitan dalam urusan jual beli. Kita menyaksikan betapa orang-orang Islam kini tidak menghiraukan
perkara ini ataupun hak ini. Oleh kerana itu, Islam juga melarang meletakkan harga yang mahal. Hazrat Umar juga melarang meletakkan harga yang rendah kerana hal ini merugikan orang lain dan mematikan usaha mereka. Ini sebagai perbandingan. Pada satu kali di Madinah, ada seseorang yang menjual anggur dengan harga yang peniaga lain tak sanggup menjualnya. Hazrat Umar menghampiri orang itu dan memarahinya kerana dengan cara ini usaha orang lain pun akan mengalami kerugian. Pendek kata, Islam melarang meletak harga yang terlalu mahal dan juga melarang meletak harga yang murah supaya jangan sampai para penjual dan masyarakat mengalami kerugian. Berkaitan sistem pendidikan, diterangkan Hazrat Umar sangat memajukan sektor pendidikan. Beliau mendirikan berbagai madrasah di seluruh negara dan di dalamnya diajarkan tentang Al-Quran, hadis dan fiqh. Hazrat Umar melantik para sahabat yang senior untuk ikut dalam hal pengajaran dan beliau juga menetapkan gaji untuk para pengajar. Demikian pula bagaimana bermulanya kalender hijrah. Terdapat di dalam riwayat, salah satunya adalah riwayat dari Bukhari, bahawa Hazrat Sahal bin Sa'ad menjelaskan bahawa para sahabat tidak memulai tarikh peristiwa awal pengangkatan kenabian Rasulullah SAW dan tidak pula dari peristiwa kewafatan beliau SAW. Namun para sahabat memulakan tarikh dari peristiwa beliau SAW tiba di Madinah, yakni di waktu hijrah. Penulis Syarah Bukhari, Allama Ibnu Hajar Asqalani menulis bahawa menurut Imam Suhaili, para sahabat memulakan tarikh semenjak turunnya wahyu Allah Ta'ala. La masjidah asasa ala taqwa min awali yaum, di mana menurutnya maksud min awali yaumin di sini adalah hari ketika Nabi SAW tiba di Madinah bersama para sahabat. Wallahu alam. Mengenai mengapa perlunya mengadakan kalender hijrah, terdapat beberapa riwayat tentang ini. Hazrat Abu Musa menulis dari Hazrat Umar, iaitu kami menerima surat dari Tuan dan tidak ada tertera tarikh di atasnya. Atas hal ini, Hazrat Umar meminta pendapat dari orang-orang. Allama Ibnu Hajar berkata, dalam Bukhari Kitabul Adab diriwayatkan dari Maimun bin Mahran bahawa dipersembahkan satu cek kepada Hazrat Umar yang waktu tempoh berlakunya adalah bulan Sya'ban. Beliau bersabda, Sya'ban yang mana? Apakah yang telah lalu atau yang sekarang sedang kita lalui, atau Sya'ban yang akan datang? Beliau bersabda kepada semua orang, tentukanlah satu tarikh yang dapat difahami oleh semua. Ibnu Sirin berkata, ada seorang yang datang dari Yaman. Dia berkata, saya setelah melihat sesuatu di Yaman yang dinamakan tarikh. Caranya adalah dengan menulis tahun tertentu, kemudian bulan tertentu. Hazrat Umar bersabda, ini adalah cara yang baik. Cubalah anda tulis tarikh. Mengenai siapa yang memulakan tarikh hijrah, terdapat berbagai pandangan yang berbeza tentang hal ini. Menurut pendapat pertama, Hazrat Rasulullah SAW lah yang telah memerintahkan untuk menuliskan tarikh dan memulakannya dengan bulan Rabiul Awal. Hakim dalam kitabnya Al-Aqlil menuliskan bahawa Ibnu Syihab Zahiri meriwayatkan anin Nabi lamma qadamal Madinata amaral bit-tarihi faqataba fi Rabiul Awal, yakni ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau telah memerintahkan untuk memulakan penulisan tarikh dan telah ditulis Rabiul Awal. Allama Ibnu Hajar berkata bahawa riwayat ini mu'dal. Mu'dal artinya riwayat yang memiliki sanad berupa perawi yang gugur ataupun perawi yang cacat secara berturut-turut. Di dalam riwayat lain tertera bahawa penulisan tarikh bermula di hari ketika Rasulullah SAW hijrah dan tiba di Madinah, dan ungkapan yang masyhur adalah berlawanan dengan itu, bahawa tarikh takwim hijrah bermula pada zaman kekhalifahan Hazrat Umar. Penulis buku Sabilul Huda war Rasyad fi Siratil Khairil Ibad, Muhammad bin Yusuf Suhaili mengatakan bahawa Ibnu Salah berkata, dia melihat di kitab Ash-Shurut karya Abu Tahir Mahmasi
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menulis tarikh kerana tatkala beliau menuliskan surat dan memerintahkannya untuk mengirimkan kepada orang Kristian Najran, maka beliau bersabda kepada Hazrat Ali, tulislah bi khamsi minal hijrah, yakni tahun kelima setelah hijrah. Dari peristiwa ini, penulisan tarikh pertama kali telah dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hazrat Umar mengikuti apa yang telah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat kedua, Hazrat Ya'la bin Umayyah, seorang penduduk dari Yaman yang telah memulakan penulisan tarikh. Imam Ahmad telah menjelaskan hal ini. Namun ada hal yang terputus di dalamnya, yakni antara Amr bin Ya'la dan antara Amru dan Ya'la. Pendapat ketiga dan yang masyhur adalah bahawa tarikh takwim hijrah telah dimulakan di masa kekhalifahan Hazrat Umar. Berkaitan dengan mengapa kalender hijrah ini dimulakan dari peristiwa hijrah, berkenaan dengan ini ada satu penjelasan bahawa ketika Hazrat Umar meminta pendapat berkaitan tarikh tahun, ada satu pendapat yang menyebutkan agar ianya dimulakan sejak awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua yang mengatakan agar dimulakan sejak awal kebangkitan beliau sebagai nabi. Pendapat ketiga yang mengatakan agar dimulakan dari waktu kewafatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendapat keempat agar dimulakan dari tahun baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah. Pendapat agar dimulakan dari tahun penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam ini dianggap lebih tepat kerana ada percanggahan dalam menentukan tahun kelahiran dan pengutusan baginda. Adapun peristiwa kewafatan baginda ini tidak dipilih kerana dalam peristiwa kewafatan ini mengandungi hal yang menimbulkan kesedihan bagi umat Islam. Pendek kata, para sahabat setuju dengan peristiwa hijrah. Berkaitan mengapa para sahabat memulakan bulan dari Muharram dan bukan Rabiul Awal, sebabnya adalah bahawa Rasulullah telah membuat azam untuk berhijrah di dalam bulan Muharram. Pada bulan Zulhijjah telah terjadi Bai'at Aqabah yang kedua dan ini menjadi latar belakang terjadinya hijrah. Dengan demikian, bulan yang nampak setelah terjadinya peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua dan azam baginda sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah adalah bulan Muharram. Oleh kerana itu, inilah yang sebaiknya bahawa itulah titik permulaan tarikh. Allamah Ibnu Hajar berkata, menurut saya ini adalah dalil yang paling tepat yang menjelaskan mengapa kalender Islam dimulakan dari bulan Muharram. Mengenai bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, terdapat pendapat yang berbeza. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah singgah di beberapa tempat. Tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 Nabawi bersamaan dengan 20 September 622 Masihi. Menurut beberapa ahli sejarah adalah pada 8 Rabiul Awal. Sedangkan ada juga yang berpendapat bahawa baginda telah berangkat pada bulan Safar dan tiba di bulan Rabiul Awal. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Mengenai pada tahun berapakah telah ditetapkan takwim hijrah, tentang hal ini pun ada berbagai pendapat. Bilakah kalender ini dimulakan? Ada yang berpendapat bahawa pada 16 Hijrah, ada yang berpendapat 17 Hijrah, ada yang berpendapat pada 18 Hijrah dan ada juga yang berpendapat pada 21 Hijrah. Namun begitu, sebahagian besar bersepakat bahawa kalender ini telah dimulakan di zaman kekhalifahan Hazrat Umar. Mata wang logam Islam. Menurut ahli sejarah, pada umumnya wang logam pertama di Arab dikeluarkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Beberapa ahli sejarah Madinah mengatakan bahawa wang logam Islam pertama kali diperkenalkan pada zaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Di atasnya terukir Alhamdulillah dan pada sebahagian lainnya terukir Muhammad Rasulullah dan pada bahagian lain La ilaha illallah wahdahu. Tetapi tidak ada bantahan dari raja-raja Sasania Iran. Menurut satu penelitian, wang logam pertama Islam diperkenalkan di Damaskus pada 17 Hijrah di masa kekhalifahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Tetapi di atasnya juga ada gambar Kaisar Byzantium dan tulisannya dalam bahasa Latin. Dan berdasarkan satu riwayat, pada 28 Hijrah di masa kekhalifahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, pertama kalinya digunakan wang logam sendiri. Pada masa itu, hanya wang logam yang beredar di wilayah Sasaniah yang telah digunakan. Di atasnya terdapat gambar raja-raja Sasaniah, tetapi Bismillah dituliskan di atasnya dalam tulisan Kufi. Kemudian
mengenai perkara-perkara apa sahaja yang telah dimulakan oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu yang disebut sebagai awaliyat Faruqi. Alama Shibli Nu'mani dalam bukunya Al-Faruq menulis bahawa ahli sejarah secara sepakat menuliskan hal-hal baru yang telah dicipta oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu di setiap bidang, dan hal-hal tersebut dinamakan awaliyat, yang antara lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, Baitul Mal, yakni mendirikan Kementerian Khazanah. Kedua, mendirikan mahkamah-mahkamah dan menetapkan qadhi ataupun hakim. Kemudian menetapkan tarikh dan tahun yang berlanjutan hingga ke hari ini. Yang keempat, Hazrat Umar menggunakan gelaran Amirul Mukminin bagi Khalifah Waqt. Kelima, menyusun data ataupun daftar nama para tentera. Keenam, menetapkan gaji untuk para sukarelawan. 7. Mendirikan pejabat mal. 8. Memulakan unit ukuran. 9. Melakukan bancian penduduk. 10. Menggali terusan-terusan. 11. Membangun bandar-bandar iaitu Kufah, Basrah, Jizah, Fustat, Mosul dan sebagainya. 12. Membahagikan negara-negara yang ditaklukkan ke dalam wilayah-wilayah. 13. Menetapkan Ashur, yakni 1/10 sebagai cukai atau pampasan. Ashur adalah penemuan Hazrat Umar radhiyallahu anhu yang pada mulanya adalah orang-orang Islam yang pergi ke luar negara untuk berniaga. Berdasarkan peraturan di sana, mereka dikenakan cukai 10%. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu menyampaikan hal ini kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu memerintahkan bahawa hendaknya dikenakan cukai sejumlah itu juga kepada para peniaga yang datang ke negara kita dari negara-negara tersebut, yakni kemudian dari mereka juga dipungut 10%. Ke-14, mengenakan cukai ke atas penghasilan laut dan menetapkan petugas untuk memungut cukai. 15, memberikan izin untuk berniaga kepada para pedagang dari negara musuh yang datang ke dalam negara. 16, mendirikan penjara. 17, penggunaan tali cambuk. 18, melakukan rondaan pada malam hari untuk mengetahui keadaan rakyat. 19, mendirikan jabatan polis. 20, mendirikan banyak pangkalan tentera. 21, menetapkan kategori antara ras kuda asli yang belum ada di Arab hingga saat itu. 22, menugaskan informer atau mata-mata. 23, membangun tempat-tempat rehat bagi para musafir dari Mekah Mukarramah ke Madinah Munawwarah. 24, menetapkan bantuan harian untuk penjaga anak-anak yang tidak ada waris. 25, membangun tempat penginapan bagi para tamu di berbagai bandar. 26, menetapkan peraturan bahawa orang Arab tidak boleh dijadikan hamba sahaya walaupun dia orang kafir. 27, menetapkan bantuan harian bagi orang-orang Kristian dan Yahudi yang miskin. 28, mendirikan sekolah-sekolah. 29, menetapkan guru dan pengajar serta menetapkan gaji mereka. 30, meyakinkan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpul Al-Quran dan menyelesaikan pekerjaan itu di bawah pengawasannya. 31, membentuk prinsip kias. 32, menemukan masalah aul dalam pembahagian warisan, yakni menyertakan sebahagian orang ke dalam keluarga untuk biaya hidup. 33, melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. 34, menetapkan talak 3 yang diberikan dalam satu waktu sebagai talak ba'in. Beliau melakukan ini sebagai bentuk hukuman. 35, menetapkan hukuman bagi pemabuk dengan 80-an sebatan. 36, menetapkan zakat ke atas kuda-kuda yang diniagakan. 37, menetapkan zakat ke atas orang-orang Kristian Bani Sa'lab sebagai ganti jizyah. 38, memulakan sistem wakaf. 39, mencapai kesepakatan pendapat yakni ijma' dari semua orang tentang 4 takbir dalam solat jenazah. Sebagaimana pada umumnya, cara yang disunahkan adalah terdiri dari 3 takbir, atau bersama takbir pertama hingga takbir terakhir ada 4, yakni ada 4 takbir sebelum salam. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kan? Sekarang pun ini diperbolehkan. 40, menetapkan metod ceramah di masjid-masjid, dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyampaikan ceramah dengan seizin beliau. Ini adalah ceramah pertama dalam Islam. 41, menetapkan gaji bagi para imam dan muazzin. 42, menyediakan sarana pencahayaan di masjid-masjid pada malam hari.
43. Menetapkan hukuman untuk tulisan yang berupa ejekan. 44. Melarang penyebutan nama-nama wanita dalam lirik-lirik syair, walaupun adat kebiasaan ini sudah lama berlaku di kalangan Arab. Allamah Shibli menulis bahawa selain itu masih banyak lagi penemuan-penemuan lainnya yang dikarenakan khawatir terlalu panjang kami tidak menuliskannya. Bagaimanapun, riwayat ini masih akan terus berlanjutan dan diterangkan. InsyaAllah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya juga ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum dan setelah solat Jumaat, insyaAllah saya akan memimpin solat jenazah. Jenazah yang pertama, yang terhormat Bapak Suripto Hadi Siswoyo dari Indonesia yang wafat pada bulan lalu pada usia 79 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau biat pada usia 21 tahun dan teguh dalam keimanan beliau. Almarhum meninggalkan isteri dan 8 anak. Seorang anak beliau berkhidmat sebagai mubalik. Almarhum beberapa kali berkhidmat sebagai ketua jemaat. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai qadi di Darul Qadah Indonesia. Beliau sangat suka bertablik. Beliau seorang dai ilallah yang aktif. Dalam apapun keadaan, semangat tablik beliau tidak pernah padam. Anak beliau, Irwan Habibullah, yang adalah seorang mubalik, menceritakan kadang-kadang beliau meninggalkan motor di rumah seseorang, kemudian berjalan kaki puluhan kilometer untuk bertablik. Beliau terpaksa menyeberangi sungai-sungai dan batu-batuan untuk pergi ke kampung lain. Beliau melalui perjalanan yang sangat sulit. Bapa adalah seorang yang rajin dan bekerja keras. Ketika ayah bekerja sebagai guru, beliau memohon kepada ketua sekolah supaya beliau diberikan jadual mengajar 4 hari. Yakni waktu-waktu mengajar beliau di sekolah diselesaikan dalam 4 hari dan cuti pada hari lainnya, sehingga mendapatkan waktu untuk bertablik. Pada hari Khamis setelah selesai dari sekolah, beliau terus pergi bertablik dan hanya balik pada Minggu petang, bahkan kadang-kadang balik pada Isnin pagi. Basyarat Ahmad Sahib membalik jemaat menulis, 10 jemaat di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah berdiri dengan perantaraan beliau. Dalam setiap keadaan, beliau memberikan perhatian yang khusus terhadap solat tahajud. Beliau bersikap penuh hormat dan lemah lembut kepada orang-orang dari setiap kalangan. Pada satu kali beliau mengatakan, saya berkeinginan untuk terus sibuk dalam pertabligan hingga akhir hayat saya. Di dalamnya lah terletak kunci kebahagiaan dan kesihatan saya. Ahmad Hidayat Sahib Mubalik Silsilah menulis, almarhum adalah seorang dai ilallah yang berani. Ketika menerima caci maki dari pihak para penentang, beliau tidak pernah merasa takut dan menghadapinya dengan penuh keberanian. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan kasih sayangnya dan meninggikan darjat almarhum. Jenazah selanjutnya, Chaudhry Bashir Ahmad Bhatti Sahib, anak kepada Aladat Sahib dari Guru Nankana Sahib, yang wafat pada bulan lalu pada usia 95 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak beliau Muhammad Afzal Bhatti Sahib adalah mubalik silsilah Tanzania. Beliau menceritakan, almarhum adalah kelahiran Ahmadi, disiplin dalam solat dan puasa, mencintai keadilan dan bercakap dengan terus terang, sangat mencintai khilafat. Sejak kecil lagi telah biasa pergi ke jalsa kajian. Orang-orang di kampung sangat takut kepada para dukun. Ini adalah kebiasaan yang umum di negara kita. Beliau mengatakan kepada orang-orang itu bahawa janganlah takut kepada mereka. Orang-orang ini tidak dapat mendatangkan kerugian kepada anda tanpa kehendak Allah. Tetapi orang-orang kampung mengatakan kepada beliau bahawa anda adalah Ahmadi. Anda tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Oleh kerana itu, hal ini tidak memudaratkan anda. Tapi kami sangat takut. Pada 1953, ketika mulai terjadi kerusuhan, para penentang Ahmadiyah melakukan perarakan di daerah itu. Mereka membuat rencana untuk membakar rumah para Ahmadi. Ada beberapa tokoh masyarakat dari kampung sebelah yang sangat berpengaruh di kampungnya dan masih merupakan keluarga beliau, namun bukan Ahmadi. Beberapa orang datang kepada mereka dan mengatakan, sampaikan kepada keluarga anda yang tinggal di penempatan Ahmadi supaya pergi dari sana, kerana esok kami merancang untuk melakukan pembakaran di sana, atau keluarlah dari Ahmadiyah, jika tidak akan buruk akibatnya. Ketika keluarga-keluarga beliau menasihati beliau bahawa keluarlah dari Ahmadiyah untuk sementara, dan ketika tunjuk perasaan telah selesai, maka kembalilah kepada agamamu. Maka beliau mengatakan, anda jangan khawatir, kami menerima Ahmadiyah setelah merenungkannya terlebih dahulu dan memahami sepenuhnya. Kami tidak akan mengalami kerugian. Kami boleh saja menjadi korban demi Ahmadiyah, namun seminit pun kami tidak sanggup meninggalkan keimanan kami. Pendek kata, beliau mengatakan,
Jika kamu tidak dapat melakukan apa pun, maka janganlah lakukan apa-apa. Kami bertawakal kepada Allah Ta'ala. Namun kemudian, bagaimana Allah Ta'ala telah mengatur ketika perarakan tersebut sampai pada jarak tertentu, mereka berpecah begitu saja dengan sendirinya dan mereka tidak berani datang ke penempatan beliau. Beliau meninggalkan 2 anak perempuan dan 5 lelaki. Seorang anak beliau yang terhormat Afzal Bhatti Sahib membalik silsilah Tanzania. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di sana. Disebabkan sedang berada di lapangan perkhidmatan, beliau tidak dapat ikut serta dalam pengurusan jenazah dan pengkebumian. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat almarhum dan juga memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau, dan anak beliau yang tidak dapat ikut serta, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Jenazah selanjutnya Hamidullah Khadim Malhi Sahib bin Chaudhry Ala Rakka Malhi Sahib dari Darun Nasir Gharbi, Rabwah. Beliau wafat pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari Chaudhry Ala Baksh Sahib, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan anak kepada Nasrullah Malhi Sahib Syahid, mubalik jemaat. Almarhum dawam dalam solat dan puasa. Seorang yang sangat sederhana, baik hati, bersimpati kepada orang-orang miskin, seorang Ahmadiyah mukhlis dan berjiwa pengorbanan. Semasa bekerja, beliau menghadapi penentangan dengan berani. Seorang anak beliau adalah Waqfi Zindagi yang berkhidmat di Tahir Hat, Rabwah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan kasih sayangnya. Jenazah selanjutnya Muhammad Ali Khan Sahib dari Peshawar yang merupakan anak kepada Sharifullah Khan Sahib, wafat pada usia 89 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau seorang musi dengan pembayaran 1/8. Beliau meninggalkan 3 orang anak perempuan dan 7 orang lelaki. Seorang anak beliau, Salimah Sahibah, yang merupakan isteri dari Burhan Sahib yang tinggal di sini, di Islamabad, menulis, sebelumnya keluarga ini tidak biat. Kemudian pada 1954, beliau biat di tangan Khalifah Sani radhiyallahu anhu, dan hingga akhir hayatnya tetap menjalinkan ikatan dengan jemaat dan khilafat, serta memperlihatkan semangat keagamaan dan jalinan yang kuat dengan jemaat. Ayahnya biat pada 1954. Sebelumnya tidak biat. Setelah itu beliau mendapatkan taufik untuk mengkhidmati jemaat sebagai qaid daerah Khudamul Ahmadiyah, sekretaris wasiat, sekretaris Salimul Quran dan lain-lain. Beliau selalu menelaah buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan sangat teliti. Beliau sangat mencintai Al-Quran. Saya selalu melihat beliau menilawatkan Al-Quran. Beliau banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, rajin berdoa, peramah terhadap tamu, seorang yang jujur dan sangat sederhana. Beliau banyak membaca selawat dan membantu orang lain dari segi keuangan. Seorang keluarga beliau yang ghair Ahmadi mengatakan kepada beliau, jika anda meninggalkan Ahmadiyah, maka kami bersedia berkorban untuk anda. Ayah saya menjawab kepada mereka, saya tidak memerlukan pengorbanan kamu semua. Saya sendiri telah berkorban. Sekarang dengarkanlah perkataan saya. Berimanlah kepada Masih Maud alaihissalam. Dia yang akan datang itu kini telah datang, dan perbaikilah kehidupan kamu. Namun mereka tidak mengindahkan. Perlahan-lahan semua kaum kerabat itu pergi meninggalkan beliau. Namun beliau dari hari ke hari terus meningkat dalam ikatannya dengan Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan maghfirah dan kasih sayang dan meninggikan darjat beliau. Jenazah selanjutnya Sahib Zada Latif Mahdi Sahib dari Maryland, Amerika, yang wafat pada usia 87 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahib Zada Latif Mahdi Sahib merupakan cucu kepada Sahib Zada Abdul Latif Syahid dan anak kepada Sahib Zada Muhammad Taib Latif Sahib. Dengan kurnia Allah Ta'ala, almarhum Sahib Zada Mahdi Latif Sahib adalah seorang musi. Beliau menelaah buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam secara meluas dan melaksanakan solat 5 waktu serta tahajud dengan dawam. Seorang yang sangat mencintai khilafat Ahmadiyah. Beliau seorang yang sangat merendah diri dan sangat sederhana. Beliau sangat suka bertablik dan sentiasa menasihatkan kepada orang lain untuk bertablik. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan maghfirah dan kasih sayang serta meninggikan darjat beliau. Jenazah selanjutnya Faizan Ahmad Samir, anak kepada Syahzad Akbar Sahib, seorang petugas di Pejabat Private Secretary, Rabwah. Beliau wafat pada usia 19 tahun kerana COVID. Seorang anak yang sangat pintar, sangat pandai, tidak banyak bercakap, baik hatinya dan soleh.
beliau ikut serta dalam Waqf-e-Nau. Beliau sangat menaruh perhatian kepada pelajaran dan sangat jarang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang tidak penting, bahkan untuk bermain sekalipun. Beliau seorang anak yang sangat serius. Selain sekolah, sebahagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran kepada kedua orang tua almarhum. Datuk beliau juga telah sangat lama berkhidmat untuk jemaat, yakni Khawaja Abdul Syakur Sahib. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan maghfirah dan kasih sayang dan meninggikan darjat beliau. इनके बेटे थे, कोविड से 16 साल की उम्र में इनकी वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहायत ही ज़हीन कम गो शरीफ नफ्स नेक बच्चा था। वक्फ-ए-नौ की तहरीक में शामिल था। अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने वाला और गैर ज़रूरी सरगर्मियों में बल्कि खेलों में भी बहुत कम हिस्सा लेता था। संजीदा तबा आदमी बच्चा था बिल्कुल। स्कूल के अलावा ज़्यादा वक्त घर पर गुजारता था। अल्लाह ताला मरहूम के वालिदैन को भी सब्र अता फरमाए। इनके नाना भी जमात की लंबा अर्सा खिदमत करते रहे हैं, ख्वाजा अब्दुल शकूर साहब। मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद करे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.